Okey, sambungan lagi. Tadi saya menyatakan bahawa kewujudan orang-orang yang mempersoalkan tentang qada dan qadar ni berlaku sejak zaman Umayyah. Tapi sebelum tu, bila Osman dibunuh je, ni lah kan, ada mula berakar umbi lah, berakar umbi dengan kukuh persoalan qada qadar ni. Zaman Umar pun ada persoalan macam tu juga, dan Umar dah cepat cantas kesalahfahaman tersebut dengan mengadakan sepatan ke atas orang yang pandai-pandai je menipu ke atas Allah kan. Kenapa dia anggap menipu? Okey, sebab tengok kata-kata Ali ni best. Dalam bahasa Arab lah, of course saya translate terus. Ada seorang syekh ni tanya dekat Ali. Dia tanya, Ali, kenapa kita pergi ke Syam? Ni masa tu perlu pergilah. Kenapa pergi Syam? Adakah itu kehendak Allah dan takdir Allah? Maka Ali pun jawab, apa juga perkara yang berlaku, sama ada manusia itu bergerak, bangun, duduk, pergi ke satu tempat, ataupun tumbuhan tu, biji tumbuhan tu merekah nak tumbuh, semua benda tu dalam pengetahuan Allah dan dalam qada qadar Allah. Tadi Syekh tu tanya lagi, kalau macam tu, aku takkan dapat pahala lah. Allah dah tahu dah semua perkara, Allah dah tetapkan dah semua perkara, automatik je benda tu. Ali pun cakap dekat Syekh tu, dia kata Allah ni dia tak tetapkan qada qadar tu macam tu je. Dia tak tetapkan qada tu jadi, qadar tu jadi immediately, tiba-tiba. Tetapi ketentuan Allah tu, sebab kalau Allah tetapkan tiba-tiba je macam tu, maka tak ada gunalah ujian yang Allah beri dekat dalam dunia ni. Tak ada gunalah pahala, tak ada gunalah azab, tak ada gunalah ancaman neraka, ancaman syurga, ancaman berita baik syurga. Tak ada gunalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ajak kepada kebaikan dan mencegah kejahatan. Tetapi bila Allah tetapkan qada qadar tu, itu bermaksud bahawa Allah telah menyuruh sesuatu, dan sesuatu yang disuruh tu adalah sesuatu yang baik. Nampak kan proses tu? Kalau faham benda ni, jadi jelas lah kita tak perlu pertikaikan hukuman Allah, perintah-perintah Allah dalam Quran. Apa yang Allah larang tu adalah perkara-perkara yang Allah minta hati-hati sebab ada keburukan. Apa yang Allah beri sebagai tanggungjawab yang kita perlu buat tu, sebenarnya Allah telah pun memudahkan jalan dia, memudahkan proses untuk melaksanakan, dan akhirnya pun mudah juga untuk manusia kan, jiwa manusia. Contohnya kita solat 5 kali sehari. Itu adalah proses untuk jiwa tu mendapat semula tenaga. Orang sekarang ni cari result dalam zaman moden untuk spiritual enhancement, dia buat yoga. Contohnya nak cari emotional equilibrium, contohlah. Nak cari satu benda yang dapat menyeimbangkan diri dia, melapangkan otak dia. Solat sebenarnya dapat bagi efek tu. Dengan syarat dibuat dengan penuh khusyuk, penyerahan kepada Allah. Khusyuk ni maksudnya kita tunduk kepada Allah, penyerahan kepada Allah, dan kita jadikan momen solat tu sebagai bukan satu proses kegelisahan di mana kita kena buat. Kalau tak buat, tak boleh. Rasa terbeban. Bukan macam tu. Tapi
satu kelihatan sebenarnya solat tu, di mana kita konsentrate dengan merendahkan diri pada satu kuasa. Dah banyak urusan kita dalam dunia ni. Kita cakap urusan dunia tu maknanya urusan kita nak cuba taat pada Allah dalam dunia sepanjang hidup kita ni. Sebenarnya susah kita nak buat. Maksudnya kadang-kadang kita terlupa. Antum boleh terlupa, saya boleh terlupa. Saya mengajar sekarang ni tujuannya bukan untuk ajar suka-suka, tapi saya buat kerana Allah telah memberi nikmat dan peluang kepada saya untuk memahami sebahagian daripada ilmu, maka saya berkongsi nikmat ilmu tersebut kepada anda semua. Tapi susah untuk saya menunaikan tanggungjawab tersebut. Kalau ikutkan macam biarlah ada cara lain saya boleh bagi share nikmat Allah bagi ni kan. Tapi ini pun tanggungjawab saya. Benda tu susah. Macam mana nak bagi senang, nak bagi lapang fikiran, nak bagi Allah uruskan dengan baik. Perlu surrender lah kepada Allah. Tanggungjawab kita lebih banyak daripada masa yang kita ada kan. Betul kan? Jadi itu tujuan solat. Untuk kita berhenti 5 kali sehari paling kurang, supaya kita dapat menyerahkan jiwa kita, surrender pada satu kuasa yang maha menguruskan. Uruskan apa? Uruskan tugasan-tugasan kita yang kita cuba untuk taat kepada Allah ni. Dan cuba untuk mengelakkan maksiat ni. Bila solat tu, ada waktu solat adalah peringatan untuk kita. Adalah penyerahan kita. Itu adalah cure kan. So bila Allah suruh, Allah bagi taklif, Allah bagi tanggungjawab. Contohnya solat tadi. Ia ada kemudahan di situ. Proses tu dah dipermudahkan. Tengok cerita Isra' Mi'raj apa semua tu kan. Dan bila kita buat, kita dapat satu kemudahan dalam jiwa, kelapangan jiwa. Dan Allah bila larang satu maksiat tu, maknanya ada sebab. Ada sebab yang dia tahu akan memberatkan jiwa kita. Di kemudian hari ke, ataupun immediately, kalau hati sensitif mungkin immediately. Kalau hati kurang sensitif, mungkin satu hari nanti dia rasa macam berat, terbelenggu dengan dosa. Kalau tak, daily life yang biasa pun dekat-dekat mati nanti terbayang semua. Masa sakaratul maut, terbayang segala-gala kejahatan. Jadi, proses-proses inilah yang menunjukkan, proses-proses yang macam digambarkan oleh Ali tadilah yang menunjukkan bahawa qada qadar ni sebenarnya proses yang sangat rapi yang Allah aturkan. Dia tak simply qada qadar habis semua senang. Tak. Proses memahami wahyu, proses jiwa merasai satu jenis, kenapa ada larangan Allah, kenapa ada perintah Allah, macam mana menerima perintah Allah itu, macam mana untuk melihat kehidupan ni. Itu perkaranya. Boleh faham ke? Yang penting, apa juga yang diberikan Allah tu bukan dengan sia-sia.